Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi dalam berita ASEAN malam ini. Kita mulakan dengan keberangkatan rasmi Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri ke Republik Singapura bagi lawatan rasmi selama 5 hari. Mesyuarat ADMM yang diadakan baru-baru ini telah membantu dalam pelaksanaan pelan tindakan di bawah Peta Jalan Masyarakat Keselamatan Politik ASEAN bagi memajukan sistem amaran awal mengelak berlakunya konflik. Berita ASEAN minggu ini juga mengongsikan mengenai pemilihan timbalan pemimpin pembangkang Parti Penyelamat Kebangsaan Kemboja sebagai timbalan pengerusi pertama Parlimen Kemboja. Presiden Myanmar memantau rancangan pembangunan pembasmian kemiskinan di negara itu dan 4 buah syarikat di bawah Perda akan mengeksport produk mereka ke China yang melibatkan jualan bernilai RM500,000 setiap tahun. Kita ikuti laporannya bersama Haji Omar Haji Abdul Rahman. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadibillah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sorah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman kini berada di Republik Singapura bagi lawatan rasmi selama 5 hari. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri memulakan atur cara keberangkatan dengan berkenan berangkat menghadiri majlis santap petang bersama Presiden Republik Singapura Tuan Yang Terutama Dr. Tony Tan Keng Yam dan isteri Puan Yang Terutama Mary Chi Bee Kiang. Inisiatif untuk mengembangkan jalinan perhubungan langsung dalam kalangan Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN ADMM sangat bermanfaat bagi keamanan dan kestabilan serantau. Justru mesyuarat ADMM telah membantu dalam pelaksanaan pelan tindakan di bawah Peta Jalan Masyarakat Keselamatan Politik ASEAN bagi memajukan sistem amaran awal mengelak berlakunya atau tercetusnya konflik. Setiausaha Tetap Dasar Pertahanan dan Pembangunan Kementerian Pertahanan menjelaskan perkara ini semasa perasmian bengkel teknikal mengenai jalinan perhubungan langsung dalam proses ADMM. Kolonel Besar Pengiran Datuk Paduka Haji Azman Syam bin Pengiran Haji Muhammad berkata, mesyuarat ADMM menggambarkan komitmen mereka dalam bekerjasama dan mengekalkan keamanan dan keselamatan rantau. Bengkel 3 hari dihadiri oleh ahli ASEAN dan beberapa speaker jemputan yang pakar dalam bidang masing-masing termasuk dari Singapura, Australia, China, India, Amerika Syarikat, United Kingdom dan Afrika Selatan. Matlamat utama mesyuarat bersama Lembaga Juru Ukur Tanah kali ke-30 dihasrat untuk meningkatkan profesionalisme di dalam aspek pengurusan juru ukur tanah berlesen serta pengetahuan dari segi penggunaan teknologi ukur tanah di samping meningkatkan perkhidmatan yang berkualiti dan efisien di negara masing-masing. Mesyuarat kali ke-30 ini dipengerusikan oleh pemangku Juru Ukur Agong Awang Haji Ali Bakar bin Haji Kasim. Ia dianggotai oleh seramai 35 orang lembaga juru ukur tanah berlesen Brunei Darussalam, Semenanjung Malaysia, Singapura, Sabah dan Sarawak. Antara agenda mesyuarat membincangkan perkara berbangkit dari mesyuarat bersama Lembaga Juru Ukur Tanah kali ke-29 yang telah diadakan di Sabah, Malaysia tahun lalu. Mesyuarat diadakan setahun sekali dan negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah pada tahun ini. Parlimen Kemboja memilih timbalan pemimpin pembangkang Parti Penyelamat Kebangsaan Kemboja CNRP Kem Sokha sebagai timbalan pengurusi pertama pada 26 Ogos. Pemilihan ini sebagai sebahagian dari usaha untuk mengembalikan sebuah parlimen yang berfungsi selepas diboikot selama setahun oleh pihak pembangkang atas tuduhan penipuan pilihan raya.
Di bawah perjanjian yang dicapai pada bulan Julai, CNRP mendapat lesen untuk saluran televisyen sendiri, memperolehi 4 dari 9 kursi dalam Suruhanjaya Pilihan Raya dan kedudukan sebagai timbalan speaker. Kim Sokha menerima 116 undi dari 122 ahli parlimen dengan 4 undi menentang terhadapnya dan 2 berkecuali. Peranan baru ini akan membenarkan Kim Sokha secara langsung bertanya kepada Perdana Menteri semasa perbahasan di Parlimen. Pengurusi Perhimpunan Kebangsaan, Heng Samrin, membacakan keputusan kepada Parlimen selepas undi dikira. Wilayah Ayeyawadi di Myanmar terkenal sebagai Rice Bowl. Tetapi pada tahun 2008, wilayah ini teruk dilanda taufan Nargis, taufan paling buruk dalam 1 abad. Selepas 7 tahun, wilayah ini pulih secara perlahan-lahan, tetapi rakyatnya masih bergelut untuk meneruskan kehidupan. Baru-baru ini, Presiden Myanmar U Thein Sein melawat wilayah ini bagi memantau rancangan pembangunan pembasmian kemiskinan yang telah dilaksanakan. Kerajaan telah menyediakan pinjaman dan jentera pertanian serta peralatan menangkap ikan kepada penduduk di luar bandar. Kerajaan juga berusaha untuk memperbaiki pendidikan dan perkhidmatan kesihatan untuk penduduk. Presiden U Thein Sein juga melawat kilang pakaian Delta Industrial Company Limited di zon industri Pa Tien. Sebahagian usaha untuk mencapai matlamat pembangunan Milenium Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2015, Kementerian Koperasi akan mengeluarkan sejumlah 11.2 bilion pinjaman mikrokeuangan dan akan menjual 1,115 unit jentera pertanian pada musim penanaman. Myanmar akan terus berusaha untuk mengurangkan kadar kemiskinan sehingga 16%. Di Malaysia, 4 buah syarikat di bawah Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang, PERDA, akan mengeksport produk mereka ke China melibatkan jualan bernilai RM500,000 setiap tahun. 4 syarikat tersebut adalah Dira Foodstuff Sdn Bhd yang membuat pelbagai biskut dan kuih muih tradisional, Revera Chocolate and Confectionery Sdn Bhd yang menghasilkan minuman berasaskan koko dan coklat, Simara Food Industry Sdn Bhd yang menghasilkan produk buah-buahan kering dan AZ1 Industry M Sdn Bhd yang mengeluarkan minuman kopi berperisa buah-buahan tempatan. Melalui perjanjian usaha sama, PERDA percaya keempat-empat buah syarikat akan dapat meneroka pasaran yang lebih besar selepas produk mereka diedarkan di pasaran China. PERDA percaya kerjasama dengan Dua Ding Ding akan membuka jalan bagi lebih banyak syarikat untuk menembusi pasaran pada masa akan datang. Penolong Pengurus Kanan PERDA Ahmad Syukri Nordin berkata pencapaian ini adalah hasil kejayaan pihak berkuasa dalam membantu syarikat-syarikat untuk menjalin kerjasama dengan pengedar dari China Dua Ding Ding HK Trading Company Limited. Ahmad Syukri memberitahu kepada pemberita selepas menyaksikan majlis penandatanganan memorandum perjanjian MOA antara pengurus besar Dua Ding Ding, Wang Fanghua dan wakil-wakil dari 4 buah syarikat. Sementara itu, Wang melahirkan keyakinan yang syarikatnya mampu untuk memasarkan produk daripada 4 syarikat dengan menimbangkan permintaan yang tinggi ke atas produk buatan Malaysia di China. MOE meliputi pemasaran produk dari 4 syarikat untuk 3 tahun mulai tahun ini. Berita ASEAN juga mengongsikan beberapa bahan berita lain. Saintis Singapura temui genetik punca tumor payudara biasa di kalangan wanita. Universiti Teknologi Mara UiTM Perlis meneruskan program Bakti Siswa Masyarakat Islam Kemboja UiTM Siri 6 2014. Wilayah Sokla di selatan Thailand memperkenalkan langkah baru untuk mempromosikan pelancongan termasuk membenarkan bas dari Malaysia memasuki wilayah itu. Dan di Filipina, keindahan Pulau Palui yang jauh dari kesibukan kota dan pencemaran menjadi sebuah destinasi pilihan untuk bercuti dan beristirahat. Manakala di Vietnam, seni masakan membantu sektor pelancongan. Kita ikuti laporannya seterusnya bersama Haji Omar Haji Abdul Rahman.
Saintis Singapura menemui genetik punca tumor payudara biasa di kalangan wanita. Penemuan ini akan membolehkan para doktor untuk mendiagnosis tumor payudara biasa ini dari mereka yang mengidap kanser. Fibroadenomas adalah tumor payudara yang biasa di kalangan wanita. Singapura merekodkan kira-kira 3,000 kes tumor payudara setahun. Para pesakit mungkin perlu menjalani pembedahan, tetapi doktor menghadapi cabaran dalam membezakan fibroadenomas dari kanser payudara. Walaupun biopsi dilakukan ke atas pesakit, jumlah tisu yang diambil pada biopsi jarum tidak semestinya menggambarkan keseluruhan tumor. Sekumpulan saintis mendapati gen yang dipanggil MED12 terdapat di dalam hampir 60% fibroadenomas. Dalam masa 5 hingga 10 tahun akan datang, penyelidik percaya mereka berpotensi dapat mencari ubat ke atas gen MED12 dan menyelesaikan punca ketulan pada payudara. Penyelidik berharap dengan ubat ini, pesakit tidak perlu menjalani pembedahan. Universiti Teknologi Bara UiTM Perlis meneruskan program Bakti Siswa Masyarakat Islam Kemboja UiTM Siri 6 2014. Program sukarelawan dan khidmat komuniti ini adalah bagi membantu masyarakat Islam di kampung U Saimach, wilayah Chanang, Kemboja. Seramai 81 pelajar terlibat dalam program ini yang merupakan inisiatif UiTM dengan kerjasama Pertuan Bukan Kerajaan NGO. Program mendedahkan pelajar UiTM dengan aktiviti pengantarbangsaan melalui kunjungan tempat sejarah sekitar Phnom Penh dan Vietnam serta meluaskan skop pembaktian di kawasan sekitar yang memerlukan bantuan. Selain itu, ia menjadi platform membentuk jati diri pelajar dan berfikiran lebih matang, kritis dan inovatif. Projek ini dilaksanakan bagi mencapai beberapa objektif seperti memberi bantuan dalam bentuk keuangan, pendidikan kepada anak-anak Islam Kemboja, khususnya asas tajwid Al-Quran dan asas bahasa Inggeris. Bantuan dari segi kesihatan juga diberikan kepada hampir 65 buah keluarga di kampung terlibat. Kemboja mempunyai keramaian penduduk sehingga 15 juta orang. Daripada jumlah tersebut, hanya 7% rakyatnya beragama Islam, yang mana kebanyakannya terdiri dari kaum Melayu Campak. Wilayah Songkhla di selatan Thailand memperkenalkan langkah baru untuk mempromosikan pelancongan termasuk membenarkan bas dari Malaysia memasuki wilayah itu. Gubernur Songkhla Tamrong Chernakul mengadakan mesyuarat dengan pengendali perniagaan berkaitan pelancongan untuk merangka garis panduan bagi peningkatan pelancongan ke wilayah itu. Tamrong berkata, Songkhla perlu mencari kumpulan baru pelancong asing selain rakyat Malaysia dan Singapura yang majoritinya menjadi pelancong asing di Songkhla. Mesyuarat bersetuju bagi pembangunan infrastruktur untuk menarik kedatangan pelancong di 16 buah daerah di Songkhla. Projek pembinaan sedang dijalankan untuk menambah baik landscape di destinasi pelancongan. Isu-isu utama mesyuarat adalah peraturan baru yang berkuat kuasa pada 1 Ogos mengenai larangan bas penumpang asing memasuki Thailand. Isu ini menjadi penyebab kurangnya kehadiran pelancong. Selepas mesyuarat, Gubernur Tamprong mengumumkan semua bas penumpang asing akan dibenarkan untuk beroperasi di semua daerah di Songkhla. Dalam perkembangan lain di Thailand, perdagangan sempadan antara Thailand dan Kemboja terus aktif secara umumnya di sebalik bantahan pekerja-pekerja Kemboja yang menyekat sempadan di wilayah Sakiau. Pas sempadan sementara dibuka pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad, lebih 2 juta baht pertukaran mata wang direkodkan pada setiap minggu. Ini menunjukkan tiada kesan dari bantahan rakyat Kemboja di sempadan daerah Aranya Paratit di Sakiau. Perdagangan sempadan juga aktif di sempadan Chong Sang Nam menyeberang Si Sakit. Selepas sekatan di Anria Pratit oleh ratusan buruh Kemboja, pihak berkuasa di Sakiau, Thailand dan wilayah Banteay Menchay, Kemboja berjaya meyakinkan penunjuk perasaan mengenai undang-undang Thailand dan membuka semula sempadan.
Keindahan Pulau Palui yang jauh dari kesibukan kota dan pencemaran sudah setentunya menjadi sebuah destinasi pilihan untuk bercuti dan beristirahat. Palui, sebuah pulau seluas 7 hektar yang terletak di Bandar Santa Ann di Cagayan. Perjalanan menggunakan kenderaan ke pulau ini mengambil masa kira-kira 15 jam dari ibu kota. Pelancong atau penduduk setempat yang tiba di pulau ini sudah pasti tidak akan merasa kecewa, terutama sekali ketika menaiki dan mengembara menaiki bot. Sebuah bot boleh memuatkan lebih 8 penumpang dengan harga $1,800. Sebagai sebuah kawasan yang dilindungi, keindahan dan ketenangan Pulau Palui ini amat mengagumkan. Dalam perkembangan lain, reputasi Ibu Negeri Vietnam Hanoi sebagai destinasi pelancongan semakin berkembang. Perkembangan ini didorong dengan seni masakannya yang mana ramai orang kebanyakannya pelancong menemui masakan luar biasa di negara ini. Menurut kajian penasihat pelancongan, Hanoi merupakan sebuah bandar yang menarik dengan kekayaan warisan masakan dan hidangan makanan jalanan yang menarik. Tahian, contohnya, adalah salah sebuah bandar yang menjadi tarikan penduduk tempatan dan pelancong dengan pelbagai hidangan dan sajian tempatan. Selain dari seni masakan, Vietnam juga mempunyai banyak kelebihan untuk memajukan sektor pelancongan seperti nilai-nilai sejarah dan budaya. AUDA ASEAN telah meletakkan sasaran yang bercita-cita tinggi untuk meningkatkan tahap sektor maritim untuk menjadi kompetitif pada tahap global. Bagi mencapai cita-cita ini, ASEAN telah memperkenalkan beberapa langkah strategik melalui beberapa pelan strategik berkaitan sektor pengangkutan. Antaranya ialah peta untuk membina pengangkutan maritim yang bersepadu dan berdesain di ASEAN yang diperkenalkan untuk meningkatkan kapasiti kepakaran tahap kompetitif sektor ini. Hingga di sini dahulu pertemuan kita dalam Berita ASEAN malam ini. Bertemu lagi minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Untuk mengikuti Berita ASEAN, AUDA boleh lari video portal melalui laman web www.rtbnews.rtb.gov.pn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan selamat malam.